Assalamualaikum semua. Okey, saya sekarang berada dekat HQ Toyota di Shah Alam untuk memandu uji model terbaru ini. Okey, kalau last year UMW Toyota dah launch Corolla Cross versi petrol, tapi kali ini kita akan memandu uji model versi hybrid, iaitu varian yang paling tinggi. Okey, apa istimewanya hybrid ni? Banyak istimewa sebab dia menggunakan sistem hybrid yang terbaru, dan satu lagi, ini adalah model CKD yang dipasang di kilang Toyota di Bukit Raja. Kalau korang nak tahu best ke tidak model ni, jom ikut saya ke Pulau Pinang. Alhamdulillah, kita dah sampai ke Pulau Pinang. Okey, kita tengok juga apa yang bezanya model hybrid ni dengan model petrol yang biasa. Okey, kalau kita tengok sekali imbas, macam tak ada beza kan? Tapi dia ada sedikit perbezaan. Contohnya, dia punya lampu utama ni ialah jenis bi-LED dan ada kemasan berwarna biru dekat bahagian dalam dia. Dia punya logo pun ada warna biru untuk menunjukkan ini adalah varian hybrid. Lepas tu, dia punya grill, dia punya bumper, semuanya sama. Jom kita tengok apa pula yang ada dekat bahagian sisi. Okey, kalau kita tengok sebelah sisi pula, dia punya perbezaan sangat minimum. Dia punya rim sama dengan model G, iaitu 18, saiz 18 inci, dan dia punya design tetap sama. Cuma bezanya dia ada emblem hybrid dan ada roof rail. Corolla Cross yang korang nampak dekat atas jalan sekarang ni semuanya model CBU. Jadi dia punya perbezaan paling ketara kalau kita tengok dari sisi lah, dia ada roof rail. Maksudnya yang CKD ada roof rail, yang CBU tak ada roof rail. Itu je lah yang untuk belah sisi ni. Untuk bahagian belakang, ada 3 sahaja perbezaan yang kecil. Yang pertama, dia punya emblem ni ataupun dia punya logo ni ada kemasan warna biru. Lepas tu ada tulisan hybrid, dan last sekali ada ciri kick sensor. Untuk boot pula, dia punya kapasiti sama 440 liter, sama macam model petrol. Okey, untuk ruang kabin, apa yang membezakan model hybrid dengan model biasa ialah dia punya cluster meter ni lah. Okey, sekarang dia punya digital bersaiz 7 inci. Kalau yang biasa tu bersaiz 4.2 inci. Lepas tu dia ada dual zone aircon, dan dia juga ada button drive mode dan EV mode. Okey, kalau korang tekan dekat drive mode ni, korang boleh pilih antara mode power dan mode eco. Untuk kalau korang tekan mode EV ni, saya dia beritahu bahawa dia boleh bergerak sejauh hanya 2 km dalam EV sepenuhnya. Maksudnya dalam mod elektrik sepenuhnya cuma 2 km saja sebab bateri dia kecil. Sekarang saya memandu model terbaru pada UMW Toyota, iaitu Toyota Cross Hybrid. Apa istimewanya model ni? Banyak. Okey, yang pertama ialah ia model pertama yang menggunakan sistem hybrid generasi terkini daripada Toyota, iaitu generasi yang keempat. Okey, untuk Malaysia, inilah model pertama yang menggunakan sistem tersebut. Tapi kalau untuk pasaran luar, misalnya macam Japan, sistem hybrid ni dah digunakan untuk Prius generasi yang keempat. Memandangkan kereta ni kereta hybrid, jadi korang boleh mengharapkan kuasa yang lebih sikit lah, terutama bila korang tekan minyak, sebab dia kuasa dia dibantu oleh motor elektrik. Kereta ni tak ada pedal shifter, dan dekat tombol gear pun korang tak boleh nak adjust ataupun nak tukar kedudukan gear secara manual. Bercakap pasal penjimatan, Toyota kata model ni, hybrid ni boleh menawarkan penjimatan sekitar 23.3 km untuk 1 liter
petrol. Okey, maksudnya untuk tangki yang hanya berkapasiti 36 liter, satu tangki dia boleh korang gerak dalam 500 ke 600 bergantung macam mana korang bawa lah kereta ni kan. Lagi kuat tekan, lagi tak jimat lah. Okey, dari segi pemanduan. Okey, model ni menggunakan platform TNGA yang sama dengan CHR dan Corolla Altis baru. Jadi korang boleh harapkan dia punya pemanduan tu ataupun dia punya handling tu memang sedap sebenarnya walaupun korang duduk dekat belakang. Tak rasa sangat dia punya body roll. Sebab saya tadi baru saya duduk belakang memang tak ada masalah. Okey, saya nak kongsi sikit pasal skrin TFT yang mati info display ni. Okey, dekat tengah ni korang boleh tengok dia punya power flow. Power flow ni ada beberapa color lah. Okey, contohnya kalau warna merah maksudnya kuasa dia ambil daripada enjin. Okey, kalau ada merah dengan warna kuning maksudnya dia gabungan antara kuasa enjin dan kuasa bateri. Lepas tu kalau tiba-tiba dia keluar warna hijau, maknanya sistem ini sedang mengecas bateri hybrid. Maksudnya korang boleh tengok lah. Tapi jangan sampai tengok ni biar sangat sampai korang distract dengan apa yang berlaku dekat bahagian hadapan. Korang tak payah risau kalau nak beli kereta ni sebab UNW Toyota bagi jaminan selama 8 tahun unlimited mileage untuk bateri, ECU dan inverter. Lepas tu kalau kau rasa tak cukup lagi, boleh tambah lagi 2 tahun, tapi itu optional lah. Saya rasa dah sampai masanya untuk rakyat Malaysia buang rasa skeptikal ataupun rasa takut nak pakai hybrid. Sebab kalau kita nak bandingkan dengan pengguna di negara-negara jiran, contohnya macam dekat Singapura, dekat Thailand, dekat Indonesia, dia punya peralihan ataupun dia punya take up rate untuk kenderaan hybrid ni jauh lebih tinggi berbanding dengan pengguna dekat Malaysia. Sedangkan hybrid ni dia banyak bagi kelebihan. Yang pertama sekali macam tadilah, penjimatan bahan api, lepas tu dia lagi power, lepas tu dan dia antara penyumbang utama ataupun yang boleh menjadi penyumbang utama kepada sasaran negara menjadi sebuah negara yang carbon neutrality menjelang tahun 2050 dan dia boleh menjadi satu alternatif yang terbaik untuk kita ataupun sesiapa saja yang mungkin tak mampu ataupun mungkin lagi skeptikal untuk memandu sebuah kereta elektrik sepenuhnya. Kan, sebab bukan semua orang ada duduk rumah dekat rumah landed yang boleh charge bateri semua kan. So ini adalah pilihan terbaik lah, hybrid. Saya nak cakap banyak pun tak guna. Korang try lah sendiri, pandu sendiri, rasa sendiri dia punya kuasa, rasa sendiri dia punya penjimatan bahan api. You will love this car. Tak percaya, test dulu. Macam Okey, Corolla Cross Hybrid ni menggunakan enjin 1.8 liter berkuasa 98 PS. Okey, memang sikit rendah berbanding dengan model petrol biasa iaitu 103 PS. Tapi dia punya kuasa tu di cover balik dengan motor elektrik yang berkapasiti 53 kW ataupun 72 PS. Enjin itu kemudian dipadankan dengan kotak gear CVT 7 kelajuan. Okey, saya rasa itu je lah kot. Nak cerita lebih-lebih kan, korang tak nak dengar pula. Setakat itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Tapi sebelum tu jangan lupa share, subscribe dan like video ini. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.